Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertamanya marilah sama-sama terlebih dahulu kita memanjatkan tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, setaufik dan hidayah dari Allah, kita diberi kesempatan pada malam ini untuk kita teruskan kuliah kita dalam kitab Nasaih Diniyah wa Wasaya Imaniyah. Dan insyaAllah pada malam ini kita menyambung tajuk hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Jadi bila kita sebut hak ni, dia berkait dengan kewajipan. Seorang Muslim terhadap seorang Muslim yang lain. Baik, setiap Muslim terhadap Muslim yang lain mempunyai hak dan kewajipan yang banyak. Maksudnya benda yang kita kena buat dekat saudara kita, disebut saudara se-Islam lah, yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qadim go tak qadim go, namanya Muslim, dia adalah saudara. Kiralah daripada negara mana sekalipun, hakikat dia begitulah. Kita ni dipecah-pecahkan ikut negara-negara, sedangkan semua tu adalah saudara kita. Kalau ke Malaysia pula, pecah pula ikut negeri-negeri. Kemudian pecah lagi pula, lagi banyak pecah, macam pecah. Gengnya, tak geng. Jadi sebenarnya yang namanya Muslim, kita ada kewajipan terhadap mereka. Dan telah pun saya bicarakan sebahagian daripadanya di dalam buku kecil saya berjudul Risalah Al-Mu'awanah. Bacalah buku itu jika perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim sittun." Kewajipan ataupun hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada 6 perkara yang kita kena buat kepada saudara kita. Faqila wa ma hiya ya Rasulullah. Lalu kami bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, fa iza laqitahu fasallim alaihi. Pertama, jika anda menemuinya, hendaklah beri salam. Jadi kita kena yang tu saudara Muslim, kita kena beri salam. Kiralah kena aku tak kena, tapi kita tahu dia Muslim, kita kena bagi salam. Kita dengan yang kena pun kadang tak bagi salam. Ni kan pula yang tak berapa kena. Jadi sebenarnya kita ada hak untuk memberi salam kepada saudara kita seorang Muslim. Dan kita pula bila orang beri salam, kewajipan kita menjawab salam. Yang bila orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lah tanya, pula bagi salam pula ni? Aduh pula macam tu soal balik kan. Patutlah orang bagi salam, kita jawab dengan jawapan yang lebih baik. Iza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang beri salam kepada kita, hendaklah kita jawab dengan jawapan yang lebih baik, jawapan yang lebih panjang. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, mengajakmu
ke rumah dia ke majlis walimah dia sebagainya, maka hendaklah kamu memenuhi undangannya, fa'ajibhu. Hendaklah kamu memenuhi undangan dia. Yang ketiga, wa izastansahaka fansahlahu. Jika dia meminta nasihat, hendaklah menasihatinya. Sebab tu nasihat ni jangan bori tak tentu arah. Kalau orang minta, beri. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak ramai, ada orang nasihat. Jadi kalau dia minta nasihat, baru kita bagi nasihat. Dan bila sebut nasihat, sifat nasihat tu dah tentu kita nakkan sesuatu yang lebih baik untuk diri dia lah. Itu makna nasihat. Nak memperbaiki dia, nak bagi dia lebih baik, keadaannya lebih baik. Yang seterusnya, wa iza atasa fahamidallah fashammithu. Jika dia bersin serta mengucap alhamdulillah, hendaklah mendoakannya. Kalau kita dengar dia bersin, kemudian disebut alhamdulillah, maka hendaklah kita mendoakan yarhamukumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Wa iza marida fa'udhu. Yang seterusnya, jika dia sakit, hendaklah melawatnya. Melawat orang sakit ni, orang yang sihat orang sakit ni nanti sogar je dia. Cuma zaman-zaman sekarang ni nak melawat ni nak kena beritahu dulu. Boleh ke tak boleh. Ada separuh orang dia tak terima pelawat sebab dia takut COVID. Kan? Jadi kita hormatlah. Kita tak boleh lawat lah. Baik sementara ni tak sah dululah. Orang dah ziarah dah sampai ke hospital lah. Dia kata tak boleh masuk. Dia kata tak boleh ziarah sebab pesakit ni latih, boleh dialisis, jadi tak payahlah. Tak usahlah kita nongok depan sampai dia beri. Mungkin ada waktu-waktu tu dia tak nak terima pesakit tu, dia dalam keadaan aurat dia tak terjaga, keadaan dia yang tak sesuai dan sebagainya. Wa iza mata fatba'hu. Dan sekiranya dia mati, meninggal, hendaklah turut hantar jenazahnya ke kubur. Maksudnya kemuncaknya hantar jenazah ke kubur. Tapi maksudnya adalah sembahyangkan dia, hantar jenazah dia ke kubur. Paling baik mandikan, uruskan jenazah dia, sembahyangkan dan juga hantar dia ke kubur. Jadi ada 6 hak asas sebenarnya tu. Itu hak yang paling asas. Kita tak buat yang asas ni, yang benda lain jadi masalah besar. Jumpa saudara kita tak beri salam, tak doakan dia. Sebab beri salam ni doa. Bila kita doakan kesejahteraan untuk dia, kita pun berlapang dada mendoakan dia, dia pun mendoakan kita. Ini salam pun tak bagi. Jadi bila tak bagi salam, maka ni kasih sayang tu dia tidak terikat. Sebab dia tidak ada ucapan doa sesama kita. Baik. Di antara hak-hak yang dituntut melakukannya antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain ialah memperbanyakkan nasihat mengenai urusan agama. Memperbanyak ni mana ikutlah kesesuaian. Kalau dia tengah ponik, cikibur kita beri nasihat agama, kita lah orang tolan kan. Jadi tengok kesesuaian. Bila nak beri nasihat ni, tuan-tuan, nak beri nasihat ni ada beberapa perkara kita nak perhati. Pertama, keadaan orang yang kita nak bagi nasihat tu. Sesuai ke tak sesuai? Kalau dia tengah marah, bermuat. Dia tengah ponik, bermuat. Dia tengah terlampau gembira benar, itu pun tak sesuai juga. Yang kedua, pertama tengok keadaan. Yang kedua, bila masa yang sesuai. Kemudian, macam mana kaedah yang sesuai untuk kita sampaikan nasihat kepada dia. Dan yang seterusnya, nasihat tu mesti kita buat secara peribadi lah. Maksudnya, secara apa? One to one lah kata orang. Face to face. Baru nama nasihat. Kalau Facebook, itu bukan nasihat tu. Itu mengaibkan nama.
Kalau kita nasihat orang depan khalayak, kata Nabi, itu bukan nasihat, itu mengaibkan. Pandang ramai, dan ni nasihat kau ni. Dah pandang ramai, pakai mikrofon pula tu. Itu bukan nasihat, itu namanya mengaibkan. Jadi kena faham. Dan sebaik nasihat ni dia diminta lah sebenarnya. Kadang orang tak minta nasihat ni, dia tak terima, tak sedia terima nasihat. Kadang dia dah buntu dah, tak erti nak buat apa. Dia pun kata, bagilah dia nasihat sikit. Baru kita nasihat.